Tuan Pengerusi Majlis dan our speaker. So hari ini saya insyaAllah akan bercerita sikit tentang sedikit produk tentang quantum metal dan konsep yang kita nak bawa dalam quantum metal ni. Okay. So sebenarnya quantum metal ni satu company yang kalau kita tak dengar betul-betul, kita akan ingat satu penipuan. Indah khabar dari rupa atau it's too good to be true. Tapi siapa yang dah dengar, dah kenal, maka mereka akan jatuh cinta. So kita tengok, saya tadi ada chat, tengok chat-chat di apa kan. Mungkin siapa yang belum pernah dengar dengan jelas atau belum faham, anda belum rasa lagi quantum metal ni satu company yang genuine. Tapi kalau anda mendalami, you buat your own due diligence, sebab saya rasa kalau kita tak buat due diligence, kita akan rugi. From that due diligence, insyaAllah, kita akan dapat tahu whether it's true or it's not. Kalau tak, it's not true, then just forget about it. Tapi kalau dia satu perkara yang betul, satu benda yang bagi benefit kepada kita dan semua orang di luar sana, why not? Kan? Dalam Islam juga, kalau benda yang baik, kita kena share, kita kena sama-sama. Kan? Tapi kalau benda tak baik, we stop there. Don't continue. So, siapa yang negatif tu, insyaAllah kalau anda buat your own due diligence, jangan dengar apa yang kami cakap, tapi anda buat sendiri due diligence, insyaAllah anda akan jatuh cinta dengan quantum metal. So pada mulanya kalau siapa yang mendengar quantum metal beli 10 gram tapi dapat 100 gram, it's too good to be true. Betul? Mana ada selama kita hidup dalam dunia ni, katalah saya dah 48 years, tak pernah pergi kedai emas, saya beli 10 gram, tiba-tiba kedai emas bagi saya 100 gram. So kita tak boleh marah kepada market. Sebab kenapa? Market tak pernah experience beli 10 gram dapat 100 gram. Kan? So of course they said that it's too good to be true. So tugas kami, sebab tu kami mengadakan kelas-kelas supaya kami boleh explain bagaimana konsep yang quantum metal bagi ni. Satu new era kepada kita. Selama ni kita dalam dunia berlaku banyak revolusi kan, a new pembaruan, a new technology. So kalau kita at the end of this year, pada tahun yang sekarang ni, kalau kita masih tak boleh menerima teknologi, kita akan ketinggalan kan. So mungkin kita semua boleh melihat sedikit apa orang kata benefit daripada quantum metal yang kita boleh share dengan semua orang. So, tadi Tuan Haji Razni dah explain tentang 4 produk kita tadi, physical, gold storage, gold convert and gold asset enhancement. So, our killer product adalah gold asset enhancement. So, dia enhance kenapa? Katalah you ada 10 gram je duit nak beli emas, tapi dengan konsep tawaruk financing ni, dia enhance kan, dia bagi kita pembiayaan so kita boleh beli dengan lebih banyak. Instead of $250 je duit kita boleh beli emas, dengan konsep produk ni kita boleh beli emas dengan $2,500. So kena bayar ke tak payah bayar ni? Mesti kena bayar, tak logik tak bayar kan? Bila kita buat pembiayaan mesti kena bayar, tapi cara nak bayar tu, macam mana cara nak bayar? Kalau bank, you have to pay monthly. Kan? Tapi kalau dalam quantum metal, bila you nak bayar? Bila you tak nak guna lagi facility tu. Facility kita apa? 9 tadi. Beli $250, tapi dia bagi kita $2,250 pembiayaan. Bila kita tak nak guna lagi pembiayaan ni, then baru quantum metal tolak. Tolak dengan cara apa? Dia jual emas kita dan total duit emas tu, dia tolak dulu pembiayaan dia, tolak dengan management fee, the balance dia pulang kat kita. Itu konsep dia. So kena bayar ke tak kena bayar? Wajib kena bayar. Setiap pembiayaan, setiap pinjaman, dalam Islam pun mengatakan bahawa semua pembiayaan, semua pinjaman kena bayar kan? Sama juga dekat sini.
Tapi dengan cara macam mana kita nak bayar? Itu yang penting. Kalau bank bulan-bulan, tapi dekat dalam quantum metal, selagi you pakai facility tu, you tak perlu nak bayar. Tapi kalau you dah tak nak pakai, you kena pulangkan balik. Okay. So konsep gold asset enhancement ni macam kita beli rumah. Okay. Developer buat rumah quantum metal, buat produk quantum metal kan. Tapi bila kita nak beli rumah, siapa bagi financing? Bukan developer yang bagi financing. Tapi bank yang bagi financing untuk kita beli rumah dekat developer. Sama juga dengan quantum metal. Bukan quantum metal yang bagi financing. Paid up capital quantum metal cuma 10 juta je. Mana dia mampu nak bagi kita kalau kita ada 1 juta, dia nak bagi kita 9 juta. Kan baru satu orang. So, siapa bagi financing? Financing diberi oleh facility yang quantum metal dapat daripada mana? Perth Mint Australia, dia dapat gold facility. Dan dia dapat cash dari mana? Daripada Bullion Bank di London. Dua ni yang bagi facility atau financing kepada quantum metal untuk membagi kepada all the members. Sebab tu kita kena faham dulu apa belakang tabir, apa konsep bisnes kita. Don't simply judge the product kalau kita tak faham. Sebab nanti kita yang rugi. Mana nak dapat pergi kedai emas ada 10, boleh beli RM10 tapi dapat RM100. Tapi dekat sini boleh. Tapi apa sebenarnya? Semua pembiayaan wajib kena bayar. Tapi cara je yang berbeza. Okay? Alright. Okay. So konsep tadi macam mana? Kita ada dua. Satu kali 10 dan satu lagi 1 kali 5. Okay. So 1 kali 10 ni dengan modal $250. Ini modal kita. Dan ini adalah service management fee kita yang kita kena bayar in advance. So untuk beli satu unit is about $328.75. So hari ni yang beli emas pakai mana? Dia cuma beli emas $250. Sebab ini duit kita untuk beli emas. Ini duit kita bayar management fee untuk 1 year. So cukup setahun, habislah ni dia tolak. Tiap-tiap hari dia tolak sikit. Selagi kita pakai facility tu, dia akan tolak. So nak kira berapa persen, berapa sehari? 78.75 bahagi dengan $365 5 hari, you akan dapat lebih kurang 90 sen RM per day. So every day selagi kita pakai facility tu, dia akan tolaklah 90 sen sampai habis. Tapi kalau kita cuma pakai 3 bulan, dia cuma kira untuk 90 days je. The balance yang kita dah pay in advance ni, dia pulang balik kat kita. So itu konsep GAE kita. Sama juga dengan GAE 1 kali 5. Cuma modal lebih murah, $25 dan you dah boleh beli. So dia bagi pembiayaan 4 kali ganda. So kita dapat total 5, yang sini total 10. Sini beli 10 gram dapat 100 gram. Sini beli 1 gram dapat 5 gram. 4 gram, 90 gram adalah pembiayaan. Wajib bayar? Yes, wajib bayar. Cuma cara bayar different. Bukan bayar bulan-bulan. Bayar bila mana? Bila kita tak nak pakai facility tu. Sama juga macam OD facility. OD FD. You letak FD, you dapat OD kan. OD tu you boleh guna. Bila tak nak guna, you pulang balik 200,000 yang you guna, you dapat facility. Okay, itu konsep dia. So, it's not too good to be true sebenarnya. Sebenarnya kita buat pembiayaan tawarruk. Kita buat pembiayaan. Contoh, saya nak beli emas, saya buat pembiayaan dengan bank rakyat. Saya dapat duit tu, saya pergi beli emas. Sama juga macam ni. Okay, alright. Okay. So apa beza beli dari guna produk quantum metal GAE dengan beli dekat kedai emas kat luar sana?
So apa yang kita selalu tengok adalah old ecosystem, cara lama. So bila ada satu cara baru yang bagi lebih banyak benefit kepada kita, why don't we try? Sebab yang lama kita dah faham dah. Kita dah tahu dah everything, kan? Tapi kalau ada satu sistem atau satu cara yang boleh bagi extra added value to us, why not? Okay, so kita tengok apa beza beli dengan quantum metal dengan beli dengan kat luar sana dengan konsep GAE kita ni. So katalah hari ni kita ada modal 10,000. Saya nak beli emas tapi saya nak beli dekat kedai emas. Tapi tuan-tuan nak beli dekat quantum metal, GAE produk kita. So katalah harga semasa masa nak beli is 262 per gram. So kalau saya ada 10,000 bahagi dengan 262, so saya akan dapat 38 gram. Pergi kedai emas, bawa 10,000, saya akan dapat beli 38 gram. Tapi kalau dekat quantum metal, konsep GAE tadi apa? You ada modal 10,000, dia bagi 9 kali ganda, betul? So you akan dapat 90,000 campur 10,000, you get 100,000. You ada duit 100,000 to buy gold. Kalau 262 harga semasa, so 100,000 divided by 262, you akan dapat 380 gram. Okay. Ini beli kat kedai, ini beli kat QM. Okay. So, ini bukan bagi free ya. Salah wording. It's not free. It's a tawaruk financing. The facility that quantum metal bagi kepada the members. Okay. Right. So, katalah saya dah ada 38 gram. Tuan-tuan ada 380 gram kan? And we decide to sell at the price of 300 per gram. So 300 per gram sekali 38. So saya, tuan-tuan, untung RM38 lah. 300 tolak 262 is RM38 per gram kan? So kalau saya jual 38 gram kali 300, so saya akan untung 1,450. Campur balik modal saya, so I dapat cash in hand 11,450. Dia tak ada konsep ambil untung. No such thing. Kalau kita beli gelang emas, beli pada harga RM262 per gram, tiba-tiba harga naik RM300. Untuk you untung macam mana? You kena jual emas you kan? So you dapat balik modal, campur untung. Sama juga dekat sini. We have to sell our gold. So bila kita jual emas, kita dapat total 11,450. So ini saya yang jual. Saya beli kat kedai emas, saya jual balik. Tapi kalau you all beli dekat quantum metal, tuan-tuan beli kat quantum metal, ada 380 gram, kali dengan 300, so you ada untung 14,500. Campur balik modal you berapa? 10,000. Mana pergi 90,000? Bila kita tak nak guna facility tu, kita pulang balik dekat quantum metal the facility. But quantum metal bagi kita ambil semua keuntungan. Dia nak modal dia balik je. Bila untung quantum metal? Quantum metal dah untung awal-awal dah. Sebab kita beli emas dia. So, spread untuk GAE berapa? 3%. So, kalau kita beli tadi, instead of buying 10,000, kita beli 100,000. So, quantum metal dah untung. Kalau 3% dah untung 30% dah awal-awal dah. So, dia bukan nak untung daripada pembiayaan kita bagi, tapi dia nak untung daripada jual beli emas. Sebab dia satu company yang jual beli emas. So dia nak buat untung bisnes di mana? Jual beli emas. Bukan daripada pembiayaan tu. Okay. So tengok berapa financing yang dia dapat, total yang kita dapat? Kita dapat 24,500. So siapa yang beli dekat QM GAE, dia dapat total cash in hand 24,500. Siapa yang beli dekat kedai emas, dia dapat 11,450. So, mana satu kita nak? We want to buy from the goldsmith atau nak beli dekat quantum metal. Up to the client. Terpulang client. Kita just share opportunity je. Orang kata apa? A new concept. Okay? So, siapa yang orang baru, mungkin this is the first time, mungkin tuan-tuan boleh dah sedikit faham. Bukan tak bayar ya, it's not, bukan cerita bagus je, no. You have to pay
When? Bila you tak pakai the facility. Okay? So, ada rugi tak? Ada. Kalau you, katalah you beli 262, tiba-tiba harga turun kepada 252, you nak jual, you rugilah. Sebab beli RM262. Jual below than the price you buy. Mesti you rugi. Tapi orang-orang yang kurang bijak je nak jual, beli harga 262, nak jual pada harga 252. Betul. Kita buat sesuatu tu, especially investment, our main aim adalah to get profit. Betul? So kalau kita nak jual at loss, kenapa nak buat investment? Kita tujuan buat investment, we want to get profit. No? So, kalau you beli 262, you have to sell above that pricing, so baru you profit. So, sebab tu tadi kata cuma cerita yang bagus-bagus, bukan cerita yang bagus-bagus. Sebab investor ni, dia dah ada dalam mind dia buat investment sebab dia nak untung. Okay. Kalau dia beli harga 262, dia nak untung, dia kena jual above 262. Kalau dia jual below 262, of course dia rugi. Okay? Tentu wajib rugi. Sebab beli harga lebih tinggi daripada harga jual. Okay? Cuma kita educate our client not to sell below the price you buy. That is common sense. Okay? Itu bagaimana orang first time dengar, dia cuma dengar yang bagus saja. No. Bukan bagus saja dalam fundamental. Ada rugi. Cuma calculated risk. So you tak nak rugi, jangan jual below 262. You have to sell above that pricing. InsyaAllah you dah untung. Okay? Alright. So, apa yang kita nampak dari conclusion yang kita boleh buat daripada this one is modal kita sama, beli harga sama, jual harga sama, untung per gram pun sama, tapi we have to wait masa yang sama juga. So what is the difference? Beli kat kedai dengan beli dekat QM. The profit. So saya cuma profit 1,450, tapi anda profit 14,500, semua sama. Modal sama, harga beli sama, harga jual sama, untung per gram pun sama. Tapi profit kita sangat berbeza. So this is the beauty of kita punya GAE. Dengan syarat orang beli, investor beli, dia nak untung. Maksud beli 262, not to sell below this pricing. You have to sell above this pricing. InsyaAllah kita untung. Okay, alright. Okay, so satu lagi contoh. Kenapa kena beli using GAE ni? So katalah hari ni saya ada RM100,000. Saya ada RM100,000, saya nak simpan 100 dalam bentuk emas. Kalau saya simpan dalam bentuk emas, beli 100,000 and saya beli dekat kedai emas. So 100,000, katalah beli pada RM262 per gram. So saya nak untung 100%, maksudnya saya tunggu harga berapa untuk saya akan dapat 200,000. Hari ni saya beli emas 100,000 pada harga RM262 per gram. At what pricing I kena jual supaya I dapat RM200,000? Kalau beli kat kedai emas, I have to wait daripada 262 menjadi harga 2524. Baru saya jual, saya dapat 200,000. Okay? So, maksudnya kenaikan by 100% from the price kita beli, baru kita untung 100%. Ini beli dekat kedai emas. Apa beza kalau beli dekat quantum metal? Ada 100,000 and then beli 262, kita nak untung 100%, maksud nak untung at 200,000, at what pricing should we sell? Ni kena tunggu harga 524. So kalau dekat QM, kita kena tunggu harga jadi 288.20 sen je, kita dah untung 100% 200,000. Maksud dekat sini, kenaikan by 10%. From the price kita beli, kita dah untung 100%. So as a client, kita nak tunggu mana? Beli 262, nak tunggu harga naik RM524 per gram, baru kita untung 200,000.
Atau kita nak naik 288.20 sen je dari 260, kita dah untung 200,000. So ini pun up to the client untuk buat decision. We just share the opportunity. Okay, right. This is the beauty of our GAE. Okay, alright. So daripada dua conclusion, dari dua example tu kita buat conclusion. Okay. So kalau berlaku kenaikan harga emas dari harga kita beli by 1%, harga kita beli naik 1%. So kita akan untung 10% daripada modal kita. Dari modal berapa? 100,000. Naik 1%, kita untung 10,000. Sebab 10% from 100,000. Kalau naik 5%, kita dah untung 50% daripada modal. Kalau untung 10%, kita dah untung 100% daripada modal. Okay? Right. So what happened? This is when the price increase. Tapi mana ada harga emas naik je? Mesti ada harga emas turun kan? So, apa berlaku kalau harga emas turun? Kalau harga emas turun 1%, you akan rugi 10%. Turun 5%, rugi 50%. Kalau turun 10%, rugi 100%. Kalau turun 11%, you jadi negatif. Risiko je jadi negatif. Masa negatif, you terminate. Habis you punya capital, habis everything. So ada risiko tak? Ada. Cuma apa? Tadi, rules number 1 tadi. As an investor, the main purpose, the main objective adalah to gain profit. So kalau you tengah negatif, kenapa you nak terminate? So untuk this product, client kena ada holding power and buying time. Sebab kenapa kena cakap tu, walaupun jadi negatif, as long as you tak terminate the transaction, dia tak ada margin call. Kata tadi ada soalan, kalau turun 50%, what happen? Your value of your gold will be negative. As long as you are not terminated the transaction, the contract, then there's no margin call, there's no top up, there's no for sale. Apa yang perlu kita buat dalam quantum metal ni? Just wait until the price increase back above our pricing. Itu je. Okay? So client kenapa ada holding power and boleh beli masa. So maksudnya duit untuk beli GAE ni is not duit yang kita nak pakai bulan-bulan, hari-hari, no. Dia adalah an investment yang mana kita target within a year. Kan? Dalam masa setahun tu, I tak nak pakai duit ni, okay, I nak enhancekan my asset tadi. So this is the best product. One of the best product yang boleh bagi kita keuntungan yang quite a good return. Okay? Right. Okay. So, of course, we have our own strategies yang mana proven about 2 years dah, proven with these strategies, staging ni, klien kita memang, kita and our client untung banyak. So staging ni we are buying at different pricing, and after that bila harga naik as per what we expected, kita dah stated, katalah beli 57.75, nak jual pada 59.49, harga cecah ni je kita terminate. Semua ke? No. Nombor 5 je. So you dah ada balik modal. Modal ni bila harga rendah beli balik. Walaupun yang lain belum untung, is never mind. You just boleh pusing yang dah untung je. So dekat situ pun kita dah boleh buat banyak kali transaction. Itu cara dia. Okay? Right. So this is the price of gold. Okay? Sebenarnya walaupun harga emas tengah turun, kita ada cara untuk we still can make profit as long as you have capital and then you are the holding power and you can buy time. Ada 3 ni, insyaAllah. There's a way for us to make profit even though the price at lower pricing. Okay. Alright, ini tunjuk. Within 6 weeks, price increase. So the price increase, siapa yang beli dekat sini dah untung
160%. Okay. Walaupun actually naik 16%, 60% je, 16 je. Tapi dekat dalam quantum metal because of tadi kali 10 kan, so kita untung 160%. From where? From our capital. Kalau capital 10,000, kita dah ada 160,000 dah. Okay. Right. Okay, that is our GAE, our killer product. Okay. And then this is our GCA, gold convert account. Convert your asset, income, cash and expenses to gold. Ini yang kita nak sama-sama share juga kepada. Ini boleh pada orang yang lower income earner until the highest income earner. So, bukan cerita ribu-ribu, juta-juta je, no. Minimum of 150 je. You ada 150, you dah boleh buat gold convert account ni. So, gold convert account ni konsep dia, you ada cash, you beli emas, daripada emas, you convert back to cash. Itu konsep ni. Okay? Alright. So, tujuan utama kita buat gold convert account ni, kita nak setiap yang kita belanjakan is backed by gold. Ada tak? Kita beli laptop, kita beli emas dulu baru beli laptop. So maksudnya kalau lepas 3-4 tahun laptop kita rosak, kita dah ada emas backup tadi kan? 3-4 tahun harga emas dah naik, boleh gunakan that gold to buy back another laptop. Itu idea yang kita nak share. So saya rasa idea yang kita nak share ni actually manfaat kepada semua. Sebab tu kita share. Kalau benda ni tak manfaat, memberi keburukan, memberi negatif, kita takkan share. Sebab share benda yang tak baik ni berdosa. Share benda yang baik ni digalakkan dan memberi pahala kepada kita kan. Sambil-sambil kita berniaga, kita juga nak pahala. Betul? Why don't we share a good things? Right. So, contoh, boleh 100,000 boleh, 100 ringgit pun boleh, 10,000 pun boleh. Saya just ambil contoh 100,000. Okay. So, katalah hari ni saya ada 100,000 nilai emas atau saya ada emas 100,000. So, apa yang saya buat? Saya buat GC. Dalam GSA saya, simpanan emas saya ada 100,000 dan saya nak buat, saya ada cash, beli GSA dan saya tak ada duit, saya nak pakai duit. Tapi saya nak back by gold. So, apa yang saya buat? 100,000 tadi saya beli emas dan saya buat GC balik. Saya dapat 85,000 cash. Okay. Kenapa nak buat GC ni? Tadi ada 100 dah jadi 85, makin sikit pula duit kita. Ini dia tipu ke apa ni? Quantum metal menipu ke apa? No. You ada emas, okay? You nak pakai duit, tapi you tak nak jual emas you ni. So, you gadaikan emas you. Bila you gadaikan, of course tak ada satu institusi yang bagi you 100% financing. Margin of financing tak ada yang 100%. So, dekat quantum metal je bagi margin financing 85%. 100,000, 85%, you dapat cash 85,000 masuk dalam account bank you. Ada charges tak? Ada. 3.5% a year. Lebih kurang 2,975 setahun. Okay. Fees ni, yang kita kata tak ada burden, kenapa? Quantum metal tak ada limit masa. So maksudnya dia tak bagi you limit masa untuk bila you kena bayar. Macam bank, kita buat pembiayaan, every month we have to pay. Kat sini tak, dia ada kelonggaran. Yang mana you tak nak bayar dalam setahun, it's okay, you can proceed another year. Tahun kedua pun, kita tak ada duit nak bayar, proceed tahun ketiga. And then sampai tahun keempat, tahun kelima. Tahun kelima saya nak terminate. Why? Saya tengok harga emas dah naik tinggi. Value grammage saya tadi dah menjadi double. So, kena bayar ke tak bayar? Kena. Nanti bila kita terminate, quantum metal akan tolak dia punya pembiayaan 85,000 ni. Dan dia akan tolak setahun fees ni. The balance baru dia pulang dekat kita. Cuma tadi cara dia tak burden dekat kita. You pakai financing, 85,000 ni you dah boleh roll banyak, you boleh buat business, buat everything. The goal is still there. When the price increase,
harga emas increase, you target lah 5 tahun jadi double atau 10 tahun jadi double. Semua yang you pembiayaan tu you tak payah pakai pocket money, you bayar. Itu yang kita nak share ni. Kita tak nak burden, tak nak tiap-tiap bulan ada komitmen. Tapi kita nak pakai cash. Kita nak pusing duit kita. Kita nak beranakkan duit kita. Okay, right. So, kontrak dia setiap tahun. Tapi the renewal dia for 5 years. Okay. Dia every year dia charge kita management fee 3.5%, tapi to renew every 5 years. Okay. Alright. So ini value lah. Okay. Saya tak nak explain tu, saya nak cerita konsep kita punya GCA. GCA dari cash, beli emas dulu, ambil balik cash. Tapi emas kita ada. Maksudnya setiap yang kita belanjakan daripada 85,000 tadi ni sebenarnya backed by gold. When the price increase, then whatever we spend, kita dapat balik. Okay, right. Ini contoh. Kita buat GC. So berapa banyak ni? Ini grammage yang kita buat GC. 456 gram. Okay. Masa buat ni, the value of the gold adalah $26,767. Okay. So bila kita buat GC, kita akan dapat 90% from this value. So kita dapat 24,090. Ini kita dapat cash. This cash masuk account bank kita. Tapi walaupun this cash dah masuk account bank, the grammage is still there. Sekarang kita tengok ada net loss. Maksudnya masa kita buat harga emas keep dropping. Bila harga emas naik, sini akan ada net gain. So nak tunggu bila net gain ni? Up to you. You rasa dah untung 10%, 20% atau you nak tunggu sampai 100%, up to you juga. Tapi best je kat sini, katalah tiba-tiba saya urgent sangat nak pakai duit, kan? Tapi tak ada duit nak bayar ni 24,090 campur dengan management fee. So boleh tak I dapat the balance 15% tadi? Boleh dekat net cash out ni. So tanpa bayar 24,000 ni, tanpa bayar management fee, kita boleh dapat net cash out. Ini kelebihan quantum metal. Okay. So idea dia apa? Kita tak nak burdenkan kepala kita dengan setiap bulan ada komitmen we have to pay. Kita tak nak burdenkan yang bahawa I ada hutang. Tadi ada orang kata kalau kita meninggal, nanti wariskan hutang kepada anak-anak. Don't worry, tak ada dekat sini. Kalau kita meninggal, the account will be the facility, anak you boleh terminate je. Terminate the facility, quantum metal akan tolak daripada situ, the balance bagi dekat anak-anak kita yang bila kita mati nanti. So kita bukan mati tinggalkan hutang, tapi kita tinggalkan aset pada anak kita. Okay, alright. So ini sedikit perbezaan antara ekosistem luar dengan ekosistem yang ada pada quantum metal. Okay, right. Okay. So, kalau dekat quantum luar, market luar, ekosistem luar, base market pricing is based on MKS. Katalah kita beli 999.9, kan? So dia ada markup. Kedai emas akan markup 10 to 15%. Kalau beli jewelleries, dia akan markup 15 to 20%. Dan bila kita nak jual emas, dia ada markdown. 10 to 15, 15 to 20. Apa maksud dia ni, markup markdown? Maksudnya, kalau you beli satu, katalah jewelleries, untuk you balik modal, you kena tunggu harga emas naik 30 ke 40% dari harga you beli. Baru you balik modal. Kalau beli 999, kena tunggu 20 to 30% baru balik modal. Okay. Tapi kalau dekat QM, dia cuma jual 999.9. Tapi dia ada different product. Setiap produk, dia punya markup is different. Ada markup? Ada. Markup ni lah untung syarikat. Okay. So markup berapa? GSA 7, 3, 4%.
Ada markdown ke? Tak ada markdown. Dia based on LME pricing. So apa maksud markup markdown dalam quantum metal? Kalau you beli 1 kali 10, by 3%, above 3%, you dah untung dah. Kat sini 30 to 40. So nak tunggu mana? Nak tunggu naik 30 to 40 baru balik modal, atau you nak tunggu 3%, you dah balik modal dah. Terpulang kepada kita. Okay? Alright. So, dari segi kita punya GC dengan arah nu kat luar ada sedikit perbezaan. Okay? So, this is arah nu yang kat luar, dia ada limit masa by max to 18 bulan. Cukup 18 bulan kita kena ambil balik emas kita. Kalau tak, emas kita kena lelong. Okay? So, okay. And then dia punya upah simpan is 8 to 12%. Okay. Kalau harga emas naik, upah simpan juga akan naik. We have to pay more because the value of gold increase. Okay. Right. And then pembiayaan up to 75%. Dan arah nu ni, kalau kita buat gadaian dekat luar, nama kita masuk dalam CRIS dan CITOS. Okay. So orang takut nama kita rosak kat situ kan. So, and then contoh saya ada emas 100,000, saya boleh dapat 75,000 financing. Okay. And then upah simpan dikira daripada nilai emas. So 12,000 setahun. Kalau 18 bulan kena 18,000. Okay. Kalau tak cukup. Just sekejap, pasal emas tengah jatuh. 1847, 1848, siapa-siapa takut ada apa pun nak beli ke, nak apa ke. Okey, teruskan. Okay. Oh, the price of gold tengah rendah. Siapa yang rasa nak beli, boleh buat pembelian. Sekejap ya. Kita nak tengok sekejap. Okay. Okay. So kalau 18 bulan, you kena ambil balik semua emas you. Maksudnya kalau 75,000 campur 18,000, you dah kena cari 93,000 within 18 months. Mana nak cari duit? Okay. So kalau tak, emas kita tadi kena lelong. Apa beza dekat QM? So there's no time limit. It's only 3.5%. Bukan upah simpan ya, dia management fee. Dan lepas tu boleh dapat 85 to 90%. Okay, kalau kita tengok sini, upah simpan dia dikira daripada nilai emas, tapi dekat sini kita dapat 85,000 cash kan, upah simpan dikira daripada pembiayaan. Tadi slide tadi ada stated pinjaman is not pinjaman, dia pembiayaan. Tersalah tulis, dia pembiayaan. Okay. And there's no time limit. Maksudnya setahun is only 2,975. Dekat sini setahun 12,000. Okay. Sini dapat 85,000, sini dapat 75,000. Okay. Alright. So bila tak ada time limit, dia tak ada burden dekat kita. Sebab tu kita tunggu harga emas increase. Biar harga emas yang bayarkan untuk kita. Sebab kita tak payah fikir. Tak perlu bayar bulan-bulan, tak perlu apa. Duit dah dapat dah 85%, boleh buat whatever we want to do with that money kan. Itu konsep GC kita. Okay. So last year harga emas turun tau actually. But berapa tengok. Ini tahun 2020. 2020 harga emas naik. Naik ni kita boleh dalam quantum metal kita boleh beli dan jual sebanyak 14 kali. Bila harga emas turun, what happen? Tadi harga emas naik kan, turun. Boleh buat untung ke tak? Quantum metal still buat untung, kita boleh jual beli sebanyak 12 kali. Sebab tu, setiap satu tu dia ada strategi dia, dia ada cara dia. Kan? So mungkin orang luar tak tahu. Dia tengok surface je, dia tak tahu apa yang kat dalam. So untuk tahu, kita kena kenal. Kalau tak kenal maka tak cinta. Kena kenal, insya-Allah jatuh cinta. Okay. Alright. So angel group strategy adalah ini yang kita nak share ni. This is very important. So kita sebenarnya nak objektif kita nak semua golongan boleh simpan duit, boleh simpan aset. Bukan orang kaya-kaya je,
tadi saya nampak dalam ni katakan bahawa untuk orang kaya-kaya je beli emas. No. Kita boleh beli serendah RM10. Kalau RM10 pun tak ada, so kita tak boleh nak tolong. So semua golongan boleh simpan aset dan kita nak bantu semua golongan menyelesaikan masalah keuangan. Dengan cara apa? Apa method kita? Kita convert cash expenses to gold. Buat ni dulu, baru belanja dan kita nak preserve dengan enhance wealth with gold. Dua ni je. Satu, kita convert dari cash to gold to cashback. Another one, kita nak enhance. You ada $250 je, macam mana nak jadi $2,500? Ini dua konsep ni. Okay? Alright. So what we do, actually we are not selling anything to you. We just creating an awareness je. Kita nak create awareness kepada semua golongan tadi. Kan? From B40 until T20. Okay? So dari pelajar hinggalah ke orang pencen. Okay? Alright. So macam mana nak cara kembangkan aset tadi? Melalui ada banyak cara. Salah satu cara daripada your saving. Tak kisahlah you saving ada berapa pun, tapi macam mana nak gandakan aset you tu? Okay? So katalah hari ni saya ada ESP atau tabung haji RM100,000. So apa yang saya buat, saya keluarkan daripada tabung haji. Ni lagilah pula suruh keluarkan duit daripada bank kan? No, bukan untuk lama, sekejap je. So apa yang you buat, ada RM100,000 tadi, you beli emas dulu. Buat GC, you beli emas RM50,000, you dapat, katalah harga semasa 260, you dapat 346 gram. 346 gram. So dari situ, okay, dan ada balance RM10,000 kan, RM10,000 tadi, you beli pula GAE, yang mana ini 10 kali ganda. Okay. So 10 kali ganda. So tadi ini kan, you dah, it's RM90,000, you daripada emas, you convert back to cash, you dapat RM76,500. RM76,500 ni pergi masuk ke dalam you punya account bank balik tadi, tabung haji atau ESP tadi. So, tapi RM10,000 ni tak boleh masuk sebab you beli 1 kali 10. You beli 1 kali 10. So, tapi 1 kali 10 ni, you dapat 296 gram. Yang mana you dapat financing kan, you boleh beli emas RM100,000. So, you ada 296 gram nilai of gold. So, kalau kita tengok sini, tadi ada tabung haji je RM100,000 cash. Tapi dengan konsep yang kita buat ni, imagine, keluar sekejap je daripada tabung haji ke ESP ke kan. Tapi you diversifykan you punya aset. You dah ada emas 346 gram. You ada emas bernilai 296 gram. Dan you ada cash dalam tabung haji 76,500. So instead of 100,000 je simpanan you dalam tabung haji tadi, sekarang aset you dah bernilai RM266,500. So dengan cara diversifykan. So tengok, ada grammage, berapa banyak grammage sudah ada ni? It's about 600 lebih gram emas. Duit ada tak? Ada. 76,500 dalam tabung haji pun. So tabung haji akan dapat setahun sekali dividen. Ini bila harga emas naik, you akan dapat keuntungan based on harga emas. Ini lebih kepada medium to long term. Ini lebih kepada short to medium terms. So kita ajar klien kita diversify and maximizekan dia punya asset. Okay. So konsep kita GAE. Atau kalau tak nak buat, nak pakai duit cash lebih, tak nak buat GAE, okay, you ambil 100,000 tadi, you beli emas, then you convert back to cash, you ada 85,000. So grammage you ada 384 gram. So instead of dah ada 100,000 je dalam tabung haji, sekarang nilai aset you dah ada 100,000 campur 85,000 dalam tabung haji, you ada aset bernilai 185,000.
Sekejap ya. Okay, ini dia dua cara. Itu daripada you punya saving. Okay. Tadi yang kita kata GAE tadi boleh, kenapa saya ketepikan 10%? 10,000 sebab dekat sini kita boleh buat short term. Boleh pusing banyak kali. Okay. So saya ada 10,000 tadi kan, pembiayaan 90,000, saya dapat 100,000 beli emas. Okay. So katalah harga emas 250 gram per gram. Kata harga emas naik 300, nilai 100,000 dah menjadi 120,000. Dan saya nak jual. So kalau tengok kat sini kan, modal saya 10,000, tadi pembiayaan 90,000 kan, kena bayar ke tak bayar? Kena pulang balik 90,000 ni. So bila dah pulangkan 90,000, balance kat kita ada berapa? 30,000. So kalau kita tengok modal 10,000 tapi untung 20,000. So you are profit sebanyak berapa? 200%. Kalau ada satu cara yang boleh kita pusingkan duit kita untuk maximiskan, why not? Kenapa kita nak skeptical for everything? Okay, this is the reason why we want to share. Imagine orang yang ada RM1,000 pun boleh buat benda ni, tapi dia boleh ada aset bernilai RM10,000. Okay. Satu lagi, siapa lagi yang kena buat, boleh buat ni? Orang yang nak beli aset. Contoh, orang nak beli tanah, orang nak beli rumah, orang nak bayar kereta, orang nak beli renovate rumah, orang nak beli perabot, orang nak pergi umrah. Lagi siapa? Orang nak bayar whatever lah. Sebelum beli emas dulu, baru buat GC, dapat cash, baru buat. Okay. So, konsep dia, saya contoh ada 100,000 nak bayar down payment rumah. So, saya beli emas 120,000, saya dapat 480 gram. So, dapat balik cash 100,000, pergi bayar rumah. Dan saya dah ada aset dua. Satu emas 480 gram, dua saya dah boleh beli rumah. So, aset saya dah ada 220,000. So, ini cara kita. Maksudnya rumah kita tadi back by gold. Katalah kita bayar rumah untuk 20 tahun, after 20 years, rumah kita habis bayar, tapi emas naik, katalah 2 kali ganda atau 3 kali ganda, actually rumah kita yang kita beli tadi actually for free je. Right. So apa lagi? Komitmen bulanan. So katalah hari ni gaji saya 5,000 sebulan. Ini siapa yang boleh buat tau? Satu orang yang ada saving, satu orang yang nak beli aset, satu orang yang nak berbelanja, satu orang yang ada gaji. Semua ni boleh buat konsep GC dengan GAE tadi. So katalah hari ni saya ada gaji 5,000. Pernah tak kita ambil 5,000 gaji kita pergi beli emas? Lepas tu anak bini kita nak makan apa? Gaji semua dah beli emas. Kan? Tapi dekat QM different. You ambil 5,000 gaji you, pergi beli emas, you terus buat GC. You dapat 4,250. 4,250 ni pergilah belanja balik. Bayar sewa rumah, bayar kereta, beli barang rumah, belanja everything. Okay? Tapi you dah ada nilai emas bernilai RM5,000 lebih kurang 20 gram. Kalau harga at 250. Kalau kita buat consistently every month, imagine dapat gaji je beli emas dulu. Baru buat GC. So ini kita ambil pukul rata sebab harga emas different pricing. So saya ambil at 250 je. So setahun kita dah ada 240 gram simpanan gold. Mana pernah kita beli 240 gram daripada gaji kita. Tapi dekat sini, tanpa kita sedar, kita dah beli. Kita boleh belanja tak? Boleh. Belanja dah. Tapi kita ada simpanan emas. Harga emas naik? Okay. Right. Lagi satu apa daripada kita punya OPEX, operation expenses. Okay. Katalah tadi kita kena bayar kereta tiap bulan 3,000. Setiap bulan kita bayar, kita dah bayar 36,000 setahun. Tapi tak ada dapat return. This is our, kita call apa? Belanja hangus kita. Macam mana kita nak dapat belanja hangus balik? So hari ni saya punya OPEX is 3,000. So saya beli emas 3,600, dapat grammage. So tiap-tiap bulan benda yang sama sebelum bayar kereta saya buat dulu beli emas. Imagine setahun saya dah simpan 166 gram. Okay. Value dia 43,200. Bayar OPEX 36,000. Okay, tengok Katalah tadi
166 gram tu kita bayar kereta kan. So 8 tahun bayar kereta kita dah kumpul 1328 gram. Kita ambil 3.6% je kenaikan setahun. Setahun World Gold Council stated 11% setahun kenaikan. Kita ambil 3.6 je, very conservative. Walaupun 3.6, 8 tahun emas terjadi 345 gram, ringgit per gram. So kita ada berapa banyak? 1328 kali dengan harga semasa, kita dah ada cash in hand 458. 458 bukan hak kita semua ya. Tolak dulu pembiayaan tadi. So 288. Tolak pula dengan management fee for 8 years. Ada cash in hand kat kita 160,000. Kalau kita tengok, kos kita 288 kan? Kita dapat balik 160,000 kan? So actually, kita dapat balik kereta tadi cuma kita bayar 45% je. 55% kita dapat balik. Kita ada dua. Satu, kita nak bayar 288 tu habis kita bayar, kan? Pakai duit poket kita, dapat kereta. Atau pada kita bayar 288,000 tu, dapat kereta, dapat cashback balik 160,000. Mana nak? Siapa yang bijak mesti kita nak cashback balik kan? Maksudnya kereta kita cuma 45% je kita bayar. Atau 166 tu 3,000 tadi kita bayar rumah untuk 30 tahun. Kita dah kumpul 4982. So pada tahun yang ke-30, the value of the gold is about 3.736 million. Kita tolak pembiayaan 1080, tolak upah management fee, kita ada cash in hand 2. Sekejap ya. Okey, kita ada 2.618. Maksudnya kita boleh, rumah kita actually for free, we can buy another house for cash. Ini kelebihannya, kita back everything, every expenses kita dengan emas. So our tagline is what? Your expenses is your asset. Macam mana nak jadi expenses asset kita? This is the way. Right. So syarikat pun boleh buat benda yang sama juga. OPEC dia tu, dia boleh buat benda yang sama juga. Okay. So konsep sama untuk personal atau syarikat, sama je konsep. Cuma syarikat lebih besar lah dia punya expenses. Okay. So ini adalah yang kita nak share pada semua. Pada semua konsep apa yang kita nak bawa. Actually kita memang nak bantu semua orang, termasuk diri kita, keluarga kita dan orang persekitaran kita. So kalau anda rasa apa yang kami present ni bagi satu negatif atau keburukan kepada anda, stop here. Don't proceed. Tapi kalau anda semua rasa apa yang kami share ni boleh benefit kepada anda dan keluarga dan kepada semua, panjang-panjangkan kepada yang lain. InsyaAllah selain daripada kita boleh bantu ekonomi, kita juga boleh dapat pahala. So saya rasa itu saja sharing saya pada hari ini. Apa salah silap saya minta maaf. Terkasar bahasa saya mohon maaf ya. So saya serahkan semula kepada Tuan Haji Razli. Sekian, terima kasih.